Kembali kita bersua, dan kalau anda ada masa terluang, anda lihat orang di keliling anda pastikan ada yang jadi tukang masak, ada yang menghantar pesan, ada yang bertugas di kaunter. Bermaksud mereka memiliki bakat ikut kemampuan masing-masing. Ada yang pandai melayan orang, pandai bercakap ramah mesra. Ada yang saya ni tak pandai lah bercakap ni, saya suka di belakang. Bermaksud dia jadi tukang masak, di belakang tabir, jadi kru dan sebagainya. Bermaksud setiap orang ada kebolehan, dan kita tak perlulah kita memaksa supaya kita jadi apa yang orang lain mahu terhadap diri kita. Okey, kalau kita tengok suasana sekarang macam mana, ada setengah-setengah orang mak bapak nak anak dia jadi macam tu. Saya pernah tengok satu iklan lah, anak tu mahu melukis, iklan HSBC HSBC, anak tu mahu melukis, tetapi ayah dia suruh jadi doktor. Atau ayah cakap, sudah 3 tahun belajar doktor, kenapa nak sambung melukis? Kan tanya macam tu. Tapi memang bila ayah dia tengok balik lukisan anak dia masih kecil, bagaimana kreatifnya anak ni, Allah bakat, barulah dia sedar bahawa anak dia memang ke bidang seni. Ke bidang seni. Maksudnya kat sini kita kena tengoklah bakat kita sebenar-benarnya. Janganlah sampai kita lakukan bakat yang kita tak mampu. Kalau tersilap bila bakat tu, yang kadang-kadang orang ni melakukan satu kerosakan untuk diri. Maksud saya kat sini, kerosakan diri. Daripada kita, kalau kita tahu bakat, kita lakukan dengan baik, kita akan cemerlang masa depan. Tapi kalau bakat tu, bakat yang silap, akan berlakulah satu masalah yang digelar sebagai merosakkan diri sendiri. Ya, dia tak salurkan ke tempat yang betul. Ya, betul. Kalau anak-anak mungkin bakat dalam bidang kepimpinan, mungkin di kursus pengajian mungkin yang bersesuaian. Betul. Sebab pemimpin ni kita bukan soal bakat, tapi soal keperluan dari seorang yang pemimpin. Kalau mungkin anda nampak anak-anak memang berbakat, dia duduk diam, dia menjahit pakaian, cuba beri latihan intensif. Maksud kita perlu ada, bila dah kenal pasti, langkah seterusnya yang terbaik untuk kita ialah apa? Selepas kita kenal pasti ini adalah matlamat utama tentang bakat tu. Okey, kalau kita contohnya kita sebagai ibu bapa, kita dah tengok anak kita ada bakat semula jadi dalam menjahit. Tiba-tiba dia pegang jarum, masukkan benang pun mudah. Ya, kita masa kecil-kecil nak masuk benang, ya Allah susah. Dia masuk benang mudah dan mula menjahit walaupun tak elok. Okey, itu maksudnya memang anak tu ada bakat menjahit. Sebabnya bila anak-anak dalam lingkungan umur yang rendah, contohnya 1 ke 6 tahun, dia mempamerkan bakat yang tersendiri. Contoh melukis, mewarna, kan. Itu adalah minat dia. Sebab dia rasa puas. Sebab budak kecil ni, kanak-kanak ni, dia ada satu elemen yang sangat suci. Sangat suci. Sebabnya masa tu kan dia ada satu bagaikan baru lahir ke 6 tahun adalah satu zaman yang dia belajar sesuatu. Contoh daripada kecil dia macam mana dia belajar nak bangun, nak berlari, nak berdiri, nak berjalan pun kena belajar. Kadang-kadang jatuh, tapi dia belajar balik. Kalau menjahit tadi saya cakap, menjahit, mungkin dia ada melakukan silapan, mungkin tercucuk tangan. Okey, kita teruskan, kita bagi dia latihan. Mungkin kita tunjuk ajar sikit, okey ni kena betul-betul, jangan sampai kena tangan. Okey, jahit cara macam ni. Kita belikan suatu buku, sekarang ni ada audio, ada video. Orang boleh tunjukkan macam mana nak menjahit dengan betul. Jadi sekarang ni latihan tu penting. Bakat ni kalau kita dah kenal pasti, tapi tak ada latihan berterusan, kita biarkan bakat tu, jadi macam sia-sia sebenarnya. Ya, wujudkah istilah bakat berkarat? Bakat berkarat, itulah maksudnya. Sia-sia. Bakat tu seolah-olah dibiarkan saja. Mak bapak pun tak nak pesan pada anak-anak, tapi anak-anak pun tahu bakat dia, tapi dia segan nak luahkan pada ayah-ayah, segan nak luahkan pada pada guru-guru. Jadi bakat tu akan berkarat dah sampai bila-bila. Dia tak digilap, ya? Dia tak digilap. Mungkin potensi dia tapi tak dicernakan dengan sempurna, dengan baik. Dan mungkin soal bakat ini juga kita lihat orang yang betul-betul menggunakan bakat dia tak payah buat kerja keras. Sebagai contohnya katakan Jamal Abdillah. Dia memang boleh menyanyi saja. Kalau mungkin dia sudah jadi konduktor bas ke, dia tak berbakat, ahli politik tak berbakat. Jadi dia menggunakan sumber bakat dia sebagai sumber rezeki dan juga pendapatan. Ada orang yang dia memang pandai mengubah bunga, dia buat dalam bidang hantaran, bidang pengantin, bidang mak andam, itu sumber rezeki dia. Sumber rezeki. Dan bakat ni juga kadang-kadang tak memerlukan kelulusan. Sebab ia terbit adalah anugerah daripada Tuhan. Ya. Dia bakat kita tengok kan. Kita belajar di sekolah, diajarkan teori, tapi praktikal kurang. Contoh bagaimana contohnya Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, pelajaran ni tak elok, tapi bagaimana dia
bila berniaga dia beli lori, dia start berniaga sampai sekarang kita tengok bagaimana pencapaian dia antara orang terkaya di Malaysia. Alhamdulillah, itu bakat dia, maksudnya bakat dia disalurkan pada benda yang betul, pada arah yang sebenar. Kalau diteruskan belajar tapi tak cemerlang, tapi diteruskan belajar juga, mungkin satu hari dia tak jadi macam ni. Ya. Dan juga penting juga untuk menjadikan bakat yang berkat. Bakat yang berkat. Berkat ni maksud ada satu keizinan daripada Allah supaya ia menjadi sesuatu yang sempurna dan berjalan lancar. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu tanpa keikhlasan, di bakat tak nampak jelas. Bakat tu nampak macam penipuan samar-samar. Jadi pentingnya bakat yang berkat. Bakat yang berkat. Okey, saya tertarik, memang saya setuju dengan tauhid di bahagian mana bakat yang berkat ni. Mungkin dia berbakat, contohnya dia buat satu teknologi teropong. Tapi dia buat teropong tu dia mengintai anak dia orang. Macam mana tu? Jadi dia melakukan kesilapan, melakukan satu yang merosakkan diri dia. Bakat tu tak berkat. Jadi Allah melarang kita melakukan perkara-perkara yang jahat, perkara yang buruk. Jadi apabila teropong tu diarahkan ke jalan yang rosaklah, bakat tu jadi tak berkat. Betul. Ada orang yang sangat berbakat, orang yang bakat dia biasa-biasa je. Jadi maksud kategori bakat tu juga luas ya. Dan kita juga kenal pasti, yang pertama dah tahu bakat kita. Yang kedua mungkin kenal pasti tahap kemampuan bakat. Betul. Seorang dia nak memasak itu dan ini, tapi dia mungkin cuma boleh masak nasi goreng, telur goreng, air suam. Biasa. Kan tahap itu harus dipertimbangkan sebab bakat ni kalau kita terokai, rupa-rupanya bakat kita ni walaupun kita berbakat, rupanya sedikit saja pada pinjaman daripada Allah. Sebenarnya betul, itu yang perlu kita tekankan juga. Betul. Dia sebenarnya kalau kita punya bakat ni, kalau kita cakap tentang bakat, contohnya kita ada sedikit bakat, kita kembangkan insya-Allah akan jadi satu perkara yang memberikan memacu kita kejayaan masa depan. Contohnya saya tengok Chef Wan. Chef Wan adalah kelulusan perakaunan. Bagaimana dia memacu bakat dia ni dalam memasak. Sampai sekarang dia terkenal dengan celebrity chef. Seorang yang mana memasak. Jadi maksudnya kat sini dia gunakan bakat dia memang betul-betul ke arah satu matlamat yang sesuai lah pada perjuangan diri dia dalam hidup dia, minat dia. Jadi dia memacu masa depan dia sampai berjaya pada hari ini. Ya, itulah keajaiban bakat yang boleh membawa seorang itu mungkin ke mercu dunia, ke peringkat yang lebih tinggi, menjadi seorang yang kaya raya hanya kerana bakat. Sebab bakat ni dia tidak dibeli di mana-mana. Betul. Kalau anda pergi ke kedai, cik saya nak bakat nyanyi dia tak akan jadi sebab ia wujud dari dalam yang telah pun dizahirkan khas untuk anda untuk menikmati kehidupan yang sempurna. Dan kita kongsikan lebih banyak lagi tentang keajaiban bakat, warna-warni kebolehan kita selepas ini dalam Motivasi Pagi.